dibuang kerja oleh majikan, dipaksa berhenti oleh majikan. Apakah hak pekerja? Hendak adukan ke Jabatan Tenaga Kerja atau Jabatan Perusahaan? Sebelum saya mulakan video ini, jangan lupa tekan subscribe kepada channel kami, Next Episode Channel, like dan share video ini. Banyak kes pembuangan pekerja dan juga dipaksa berhenti kerja, tetapi pekerja-pekerja ni tak tahu apa prosedur, apa prosesnya, betul ke boleh ambil tindakan. Jadi bersama kita hari ini sekali lagi, terima kasih Puan Nur Aisyah Osman, iaitu seorang peguam yang mempunyai pengalaman selama 5 tahun sebagai peguam dan 14 tahun dalam isu-isu berkaitan dengan employment law atau undang-undang bekerja. Terima kasih Kak datang. Okey, baik. Hari ini kita nak bagi sikit pencerahan kepada yang di luar sana. Kadang-kadang dia tak tahu, betul ke majikan ni dah secara salah buang dia? Dan apakah hak dia? Bagaimana sebab kadang-kala dia dipaksa berhenti kerja. Panjang ceritanya. Okey, yang pertama sekali, soalan dia, kalau nak buang pekerja ni, boleh ke majikan tu macam, dah lah, berhentilah kau? Boleh ke? Ataupun ada prosedur dan juga syarat-syarat yang perlu diambil oleh majikan sebelum buang? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali berkenaan dengan syarat-syarat pembuangan kerja Okey, kalau kita tengok minimum requirement, okey, berkenaan dengan pembuangan kerja ni, kalau kita refer kepada akta kerja tu, majikan tak boleh simply buang dalam apa situasi pun. Tak boleh simply buang pekerja. Perlu ada dia punya langkah-langkah minimum requirement yang perlu dipatuhi. Kalau kita refer kepada akta kerja menyatakan di bawah Seksyen 14, sekiranya majikan mendapati pekerja terlibat dengan salah laku ataupun bercanggah atau melanggar kepada terma-terma dalam perkhidmatan, majikan perlulah membuat satu siasatan ataupun dia bagi siasatan dalaman, okey, ataupun surat mengeluarkan surat tunjuk sebab kepada pekerja. Kemudian apabila siasatan dibuat dan didapati betul pekerja tersebut melakukan salah laku, jadi majikan perlulah mengambil langkah-langkah, contohnya dia punya penalti atau punishment, hukuman dia adalah sama ada diberikan surat amaran ataupun diturunkan pangkat ataupun dibuang kerja. Jadi last sekali buang kerja lah kalau betul-betul berat, dia melakukan salah laku berat, jadi adalah justify untuk pembuangan kerja. Tak boleh sewenang-wenangnya nak buang pekerja. Kalau dibuang tu pun ada langkah-langkah dia, nanti kita cerita sekejap lagi lah. Jadi orang selalu tanya, ada setengah ni situasi yang dia dibuang kerja. Memang majikan kata you berhenti kerja, ini suratnya, berhentilah kerja. Contoh, ataupun dia buat siasatan dalaman, boleh diberhentikan. Ada juga situasi yang mana kadang-kadang mereka ditekan, pekerja ditekan, dia kata duduk kat office tu diberi tugasan yang berlainan, disuruh itu dan ini, dijerit dan dimarah. So sebenarnya di dalam undang-undang ni, pembuangan pekerja ni ada berapa jenis? Okey, kalau ikutkan terma dia ada 2 terma pembuangan kerja. Sebenarnya adalah salah satu daripada penamatan perkhidmatan. Okey, penamatan perkhidmatan ni ada banyak jenis. Contohnya pekerja berhenti, resign dengan notis atau tanpa notis. Pekerja meninggal dunia ataupun majikan tidak mengesahkan jawatan pekerja. Pembuangan kerja. Kemudian adalah beberapa penamatan dan penamatan perkhidmatan termasuk pembuangan kerja. Jadi kita kena differentiate lah. So ada juga menyebabkan orang panggil frustration of contract ataupun breach of contract, itu pun salah satu penamatan. Jadi setiap penamatan perkhidmatan tu perlu ada alasan yang munasabah. Begitu juga pembuangan kerja perlu ada alasan yang munasabah supaya majikan itu tidak komit kepada unfair dismissal ataupun wrongful dismissal. Okey. So kadang-kadang yang macam orang kata ada yang search pun, saya tak faham lah perbezaan di antara unfair dismissal, pembuangan secara salah, ataupun constructive dismissal. So mungkin boleh jelaskan apa perbezaan di antara kedua, konstruktif, pembuangan secara konstruktif. Okey. Berkenaan dengan pembuangan kerja termination dismissal yang biasa ni disebabkan oleh salah laku pekerja itu sendiri. Maknanya dia terlibat dengan masalah disiplin. Dia telah melanggar terma-terma perkhidmatan. Contohlah kita mengambil duit syarikat contohnya. Itu salah laku. Jadi berkenaan dengan constructive dismissal ni pula, majikan tu cuba mencari alasan atau mencari sebab
bagaimana untuk pekerja dengan rela hati berhenti. Memberi tekanan-tekanan kerja. Contohnya kita tengok jawatan asalnya katakanlah sebagai manager marketing katakan. Tiba-tiba kena tukar buat accounting, kena kerja account pula. Jadi memang dah tugas fundamental, tugas hakiki itu sendiri pun dah menyalahi dengan daripada terma asal di tawaran pekerjaan itu sendiri. Itu yang salah satunya. Tak boleh buat kerja, lepas tu saya berhenti sendiri. Tetapi kedua-dua keadaan ini, unfair dismissal dan constructive dismissal, boleh dibawa ke mahkamah, betul? Ya, ke Jabatan Perusahaan dahulu. Kemudian sekiranya betul berlakunya wrongful dismissal di situ, kes akan dirujuk ke Mahkamah Perusahaan. Maknanya dua-dua pun unfair dismissal, wrongful dismissal, secara konstruktif ataupun secara perempuan kerja yang biasa normal lah. So dua-dua ni pun mungkin beban pembuktiannya berbeza sebab betul. Satu ni suruh berhenti. Okey, dia bagi surat ataupun dia buat siasatan dalaman berhenti. Yang keduanya diwujudkan satu keadaan sampai kita tertekan dan kita diberhentikan. Jadi bagaimana untuk constructive dismissal ni sebab memang rata-rata kata dia pembuktiannya tidak semudah unfair dismissal. Wrongful dismissal pembuangan secara salah. Mungkin constructive dismissal, mungkin akak boleh share sikit apakah beban pembuktian dokumen apa yang kita nak pakai atau apa yang kita nak gunakan untuk kita buktikan kes kita. Memang betul, constructive dismissal ni bebanan ni kepada pekerja tadi. Sebabnya dia sendiri yang macam tender lah, tapi dalam tender dia maksudnya dia menuduh syarikat membuat pembuangan kerja secara konstruktif. Maknanya dah ada plan untuk rancangan majikan tu untuk dia berhenti. Jadi sekarang dia perlu ada dokumen-dokumen, contohnya katakanlah dia tak bersetuju berkenaan dengan pertukaran job tugas hakiki dia. Jadi dia perlu membuat satu surat kepada majikan. Pertama sekali, kenapa saya ni ditukarkan jawatan saya, sedangkan gaji hakiki saya daripada dalam surat tawaran sekian-sekian. Ini adalah qualification saya. Dan majikan perlu membalas surat tersebut, memaklumkan sebenarnya pertukaran jawatan ni adalah disebabkan operational needs ataupun memang majikan perlu, memang satu requirement nak dapatkan position, mana pekerja tadi perlu untuk position tersebut. Jadi selepas itu sekiranya pekerja tidak berpuas hati dengan jawapan daripada pihak majikan, jadi pekerja perlu maksudnya tadi bila dapat surat, kita pun discuss dan masih tidak berpuas hati, pekerja tadi akan membuat satu surat pemberhentian secara konstruktif tadi tu. Kemudian nanti dokumen-dokumen tersebut nanti bolehlah dibawa ke mahkamah. Sebab kita ni tengah bercakap pasal dokumen. Kalau macam tadi saya katakanlah wrongful dismissal, pembuangan secara salah. Contoh kalau ada show cause letter itu yang kita bawa, surat tunjuk sebab, kemudian ada bukti-bukti siasatan dalaman atau apa-apa sahaja kita boleh simpan. Constructive dismissal ni macam ada satu keadaan yang menyebabkan kita sendiri berhenti kerja, mungkin beban pembuktiannya agak susah sikit. Dan isu yang menjadi hal sekarang ni adalah pekerja ni kadang-kala mereka tidak kumpulkan bukti-bukti ni semua. Especially dalam kes constructive dismissal. Apa yang mereka buat adalah mereka terus pergi ke jabatan perusahaan. Tetapi macam bila majikan bagi asal suatu arahan, mereka tak setuju, tak ada dihantarkan email ke, surat menyurat ke. Jadi diingatkan pekerja, sekiranya tidak bersetuju, sekiranya terasa diri itu teraniaya, buatlah langkah yang sepatutnya. Contohnya hantar email kepada majikan. Kenapa saya diarahkan begini-begini, ataupun mungkin juga kadang-kadang dijerit, dimarah, diwujudkan satu situasi yang mana kita tertekan. Kalau kita tidak puas hati, hantarlah satu kronologi email, kata pada tarikh sekian-sekian kita dilayan begini dan begitu, supaya ada bukti. Sebab ada kala yang saya bawa kes sampai ke mahkamah, bila ditanyakan berkenaan dengan situasi anda, katakan anda telah dimarah, dimaki, ada tak bawa bukti? Tiada. Ada tak saksi kejadian? Tiada. Ini melemahkan kes. Betul kan? Betul. Sebab tu kita nasihatkan pekerja sebelum nak memulakan tindakan berkenaan dengan constructive dismissal ni, pekerja tadi tu perlulah terlebih dahulu mendapatkan nasihat perundangan ataupun pergi ke Jabatan Perhubungan Perusahaan, bertanya apakah langkah-langkah yang perlu diambil dan juga hak dia sebagai pekerja untuk nak orang kata memulakan tindakan constructive dismissal tu, supaya nanti tidak berlakulah macam tadi kan Beth cakap tak cukup bukti apa semua. Jadi sedangkan beban pembuktian tu kepada pekerja. Beban pembuktian maksudnya kita lah yang kena buktikan. Kita nak saman majikan kita ni. Okey, dan salah satu soalan yang biasa orang tanya, kena buat laporan polis ke tidak ni, macam mana ni?
Berkenaan laporan polis kepada majikan saya dibuang kerja. Perlu buat sebab ada setengah orang faham buat laporan polis ni ada untuk kes jenayah. Tidak juga. Sebenarnya boleh bagi tujuan report polis. Okey, pada akak lah perlu atau tidak mereka buat laporan polis? Okey, sebenarnya bergantung kepada pekerja itu sendiri. Keperluan untuk buat report polis tu adalah individual rights. Maknanya kita punya hak kita. Kalau kita rasa perlu untuk buat laporan polis, tak ada masalah. Kita boleh proceed je dengan laporan tersebut. Dan kalau rasa tidak ada keperluan, tidak mengapa. Jadi kita pun kalau ada dah report polis dibuat, kita pun mungkin boleh bawakan itu salah satu sebagai bukti. Kita supporting dokumen tadi. Okey. Baik. Okey. Kemudian dah cukup bukti, dah cukup kumpul semua bukti ni. Okey. Persoalan seterusnya. Bila mana saya nak bawa kes ni kepada Jabatan Tenaga Kerja dan bila mana kes ni saya perlu bawa kepada Jabatan Perusahaan. Dan ada yang tak faham daripada Jabatan Perusahaan, bila mana saya nak bawa kes ni kepada mahkamah. Kadang-kadang mungkin dia terus pergi mahkamah perusahaan, dia kata dia ada kes. Mungkin boleh terangkan di situ. Okey. Dalam isu ni berkenaan dengan pembuangan kerjanya, pekerja tadi, sesiapa, pertama sekali kita cerita pasal Industrial Relations Act dahulu. Pekerja tadi boleh bawa kes dia untuk pemulihan kerja di bawah Seksyen 20 di Jabatan Perhubungan Perusahaan. Ini tidak mengambil kira berapa banyak gaji pekerja tadi tu. Tetapi bagi pekerja, tertaluk di bawah Akta Kerja, dia boleh minta pampasan pemberhentian kerja tadi tu di Jabatan Tenaga Kerja. Dan ni untuk pampasan. Tapi kalau dia kata saya nak dipulihkan kerja, saya tak kisah juga. Saya masih nak saya diambil bekerja. So kena refer pada Jabatan Perhubungan Perusahaan di bawah Seksyen 20 di mana pekerja perlu membuat aduan secepat mungkin dalam tempoh 60 hari daripada tarikh pembuangan kerja tersebut. Jadi maknanya pemulihan kerja ni tak kisahlah gaji 1,800 tak kisah. Tapi kalau kita kata majikan kena ambil balik saya kerja sebab dia dah buang saya secara salah, masih pergi dalam masa 60 hari daripada Jabatan Perusahaan kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan. 60 hari. Betul. Jadi 60 hari ni jangan lewat. Kalau kita tengok macam contoh dibuang pada 1 Ogos 2020, tarikh akhirnya mungkin 1 Oktober 2020. Lebih kurang tau. Sebab kalau terlepas ni itulah kadang-kadang orang selalu tanya kat saya lepas 5 bulan baru tanya. Habislah dah tak boleh nak bawa. Dia boleh bawa juga, tapi dari segi untuk masalahnya rujukan tu, maksudnya rujukan officer tadi sebut untuk membuat report ke pegawai tadi tu. Pegawai yang akan handle kes tu, dia akan tengok lebih 60 hari. Jadi untuk bawa recommendation kepada minister, menteri akan bermasalah sikitlah. Kadang-kadang kita tak ada peluang untuk ke mahkamah. Dia tersekat dekat situ. Cerita pasal mahkamah. Macam saya kata tadi, ada orang tak faham, ada pergi JTK, ada pergi JPP, ada pergi mahkamah. So bila masa nak pergi mahkamah ni? Tadi kita kata Seksyen 20 bila buang kerja, dapat surat pembuangan kerja, kita pun bawa surat tersebut jumpa pada JPP officer. Jabatan Perhubungan Perusahaan punya pegawai, dan dia akan panggil majikan dan juga pekerja untuk datang ke mesyuarat rundingan damai. Di sana kita akan berbincang. Pegawai tersebut akan menilai kes tersebut, dan sekiranya betul pembuangan tersebut salah, jadi pegawai Perhubungan Perusahaan akan menasihati majikan untuk mengambil atau memulihkan pekerja tadi yang buat aduan tadi tu. Tetapi sekiranya majikan menolak nasihat tersebut, bahawa termination tadi tersebut memang justify, kes tersebut memang ada wrongful dismissal dan kes tersebut tidak close dekat situlah, dia akan buat satu report, buat satu recommendation kepada Menteri Sumber Manusia, dan Menteri akan rujukkan kes tersebut ke Mahkamah Perusahaan. Tetapi sekiranya majikan, okey tak apalah, memang betul lah, kita decide memang betul lah, ada betul apa dah siap, kita pun tak tahu kan, kita pun tak ada background berkenaan dengan benda-benda ni, exposure kurang, jadi kita betul kita salah buang kerja, kita ambil bekerja semula. Itu satu berdasarkan Seksyen 20. Dan secara alternatif juga, pegawai Jabatan Perhubungan Perusahaan akan menasihati majikan sekiranya tak nak mahu ambil bekerja, tak nak pulihkan pekerja, mungkin boleh bayar sedikit pampasan. Jadi itu maksudnya tetap tidak wajib. Kalau ikut Seksyen 20 adalah pemulihan pekerjaan. Dia pada budi bicara. Betul. Budi bicara. So sekarang ni fahamlah sebenarnya bila keadaannya kena bawa ke mahkamah, tetapi keizinan daripada menteri lah. Betul. Itu sebenarnya tertakluk juga. Betul. Tidak semestinya kalau kata terus dapat. Ada setengah kes yang ditolak juga. Betul. Okey, jadi kita ada soalan daripada orang awam. Mungkin saya dapat soalan ni daripada Facebook berkenaan dengan macam beberapa situasi. Saya ambil dua soalan. Soalan yang pertama, katanya
kilang tempat dia bekerja telah ditutup dan mereka telah pergi ke JTK dan JTK telah memberi arahan agar majikan bayar. Pun begitu, majikan masih tak bayar. Apakah hak dan pekerja ini dan apakah proses yang boleh diambil? Okey. Sekiranya telah bawa aduan tersebut kepada Jabatan Tenaga Kerja, Jabatan Tenaga Kerja, Ketua Pengarah akan buat satu perintah. Okey, perintah untuk bayar gaji tersebut kan. Jadi sekarang ni kalau masih lagi majikan berdegil, di bawah Seksyen 75 di bawah Akta Kerja boleh membuat satu pelaksanaan perintah dipanggil. Sama ada perintah daripada Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja refer ke Session Court atau Magistrate Court untuk dapatkan satu pelaksanaan perintah, sama ada pengundungan syarikat, kebangkrapan, garnishi ataupun sitaan dan lelong. Contoh saya ambil satu contoh garnishi ni. Ha. Garnishi ni adalah satu permohonan di mahkamah. Apabila kita dapat mengenal pasti akaun syarikat tersebut atau majikan yang mana ni, kita dapatkan perintah daripada mahkamah untuk kita minta akaun tersebut dibekukan, yang mana jumlah yang terhutang dibayar daripada akaun tu kepada orang kata pemihutang lah, orang yang dia hutang gaji pekerjaan tu. Begitu. Itu adalah salah satu proses dia. Dia bergantung jugalah kalau majikan kata tidak mampu nak bayar ini dalam akaun tiba-tiba rupa-rupanya tak ada. Dia, sebab tu ada situasi dia ada pengulungan, macam-macam lah cara sitaan dan lenongan. Begitu. Dan soalan yang kedua daripada orang awam, dia kata begini, bagaimana kalau dia dipaksa berhenti kerja? Adakah dia boleh menolak? Maknanya tak naklah, saya tak nak berhenti kerja. Apakah situasi yang mana apa yang patut dia buat? Terus datang buat tak tahu tiap-tiap hari ke ataupun dia perlu berhenti kerja? Okey, dalam situasi ni apabila pekerja dipaksa untuk berhenti, jadi macam ni lah, majikan tu upper hand, pekerja ni lower hand. Jadi sekarang ni kalau dipaksa berhenti, kita nak datang kerja tak ada masalah, boleh datang masalah, tapi takut pula majikan kata tak nak bayar gaji. Sebab dia kata kita dah suruh dia berhenti. Jadi sekarang ni pekerja, jadi dia akan orang kata apa, serba dekat situ. Jadi sekarang ni pertama sekali apa yang pekerja boleh buat kalau dipaksa berhenti, berjumpa dengan majikan atau berjumpa dengan HR lah, pegawai sumber manusia, bertanya kenapa alasan beliau dipaksa berhenti. Kalau betul dia melakukan masalah disiplin, so minta dia majikan follow proper prosedur. Contoh macam tadi, sebab ses dan dalaman ataupun apa sebab lah. Dan sekiranya dia tak, orang kata apa, tak jalan lah juga. Dah discuss apa, tak mau majikan pun degil, tak apa, nak berhentilah kau. Jadi sekarang ni pekerja tadi tu terpaksa juga berhenti, dan apa yang dia kena buat, dia kena rujuk juga ke Jabatan Perhubungan Perusahaan. Okey, contoh tadi kan tengah-tengah discuss dan dia dah buntu, tak tahu nak buat macam mana. Jadi pekerja tadi tu boleh rujuk kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan, tanya apakah langkah-langkah yang sesuai yang perlu diambil, dan hak dia sebagai pekerja jika sekiranya majikan berkeras tak mau bagi apa satu dokumen tapi paksa kita berhenti juga. Jadi di sana lebih baik minta nasihat JPP supaya senang sekiranya benar-benar terjadi pemberitaan kerja tersebut. Jadi JPP officer tadi tu dah tahu dah apa yang sepatutnya dilakukan ke atas pekerja tadi. Adalah langkah-langkah dia. Yang pekerja pun tak boleh juga. Betul lah macam kata tadi kan, kalau dipaksa berhenti, tak nak berhenti, datang tiap hari tak dapat gaji pula. Ataupun tutup pintu pagar, duduk kat luar. Dan mungkin pun dalam tempoh dia nak ambil tindakan, mungkin dia boleh buat carian kerja lain kan, yang ke tempat yang lebih menjanjikan pendapatan. Itu sahaja setakat hari ini. Kami harap semua orang pun faham berkenaan dengan prosedur dekat mana nak ambil tindakan, nak pergi Jabatan Tenaga Kerja ke, Jabatan Perusahaan ke, semua jelas lah agaknya lah dengan perkongsian kecil kita ni. Harap-harap begitu. Sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa tekan subscribe kepada channel kami, Next Episode Channel, dan like serta share video ini.